Pengenalan. Tamadun Islam memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Hal ini demikian kerana tamadun Islam menekankan keseimbangan, kemajuan, kebendaan dan kerohanian yang meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Politik. Bidang politik Islam mementingkan corak hidup yang sejahtera dan makmur. Bidang politik Islam terbahagi kepada 4, iaitu kehidupan bernegara, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Kehidupan bernegara. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda merupakan ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW juga berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut hukum syariah. Kerjasama antara bangsa dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Penerokaan wilayah baharu telah menaikkan lagi imej Islam. Dan cara hidup berteraskan keadilan. Cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk berbeza agama dan keturunan. Keadilan dan toleransi antara kaum membawa kedamaian pada konsep ummah. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Melalui konsep ummah ini, masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan bangsa. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, yakni bekerjasama bagi memajukan. Sistem syura diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam Khalifah selepas. Makna syura: mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbaik. Diamalkan bagi mencapai keputusan secara muamalan ekonomi Islam. Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi bagi mendidik jiwa manusia agar disiplin, amanah dan berjiwa bersih. Mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf untuk pembangunan umat Islam. Mengadakan sistem mata wang dirham dan perak untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Mengadakan kutipan cukai untuk membiayai segala keperluan negara. Sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam: cukai tanah, al-kharaj, cukai perlindungan, suf al-jizyah, cukai diri, jizyah al-ru'us, cukai perdagangan, al-ush. Amalan riba dilarang kerana boleh menghancurkan konsep keadilan dalam ekonomi. Sumbangan tamadun Islam juga dapat dilihat dari segi ekonomi. Contohnya, memperkenalkan amalan ekonomi Islam, pengenalan Baitul Mal, menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluas pembinaan kempangan dan kemudahan asas kait. Amalan penindasan dan penipuan semasa berniaga seperti mengurangkan timbangan, boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah dalam amat ditegah dalam agama Islam. Menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi, contohnya dalam bidang pertanian. Tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syariat. Menyeru kita menghulurkan bantuan dan bersedekah. Institusi Baitul Mal. Institusi kewangan. Fungsi Baitul Mal adalah seperti perbendaharaan negara yang mengurus kewangan untuk membangun negara. Sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga Baitul Mal melalui zakat, simpanan negara, cukai barang perdagangan, harta negara, cukai harta, cukai perdagangan, harta milik orang Islam yang tidak jelas penggunaannya, sedekah,
wasiat wakaf. Daripada peperangan, jizyah, ghaimah, kharaj, pelaburan dan saham. Saham yang dijual kepada orang Islam secara berdasar. Dan akhir sekali, harta warisan yang tidak habis digunakan oleh waris atau harta yang tidak berwaris. Memasakkan gedung-gedung perniagaan. Kedatangan Islam ke Semanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan yang beroperasi pengimport barang-barang dari seluruh kemudahan asas. Dalam bidang pertanian pula, orang Islam telah memperluas pembinaan sistem saliran. Sistem pengairan telah diperbaik untuk meningkatkan hasil pertanian. Contohnya sistem pengairan Naurah, Syria. Kemudian jabatan dan jalan raya yang lebih baik juga dibina seperti di Semanyol. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial adalah luas dan kekal hingga sekarang. Hal ini terbukti dalam pelbagai aspek seperti mengangkat kedudukan wanita, memajukan penyelidikan saintifik, memasakkan kegiatan intelektual dan kemajuan ilmuwan Islam, mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Peluang untuk mendapat pendidikan dan menghadiri majlis ilmu diberikan kepada wanita. Isteri baginda ialah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, merupakan contoh wanita yang luas ilmunya sehingga menjadi periwayat hadis dan tempat bertanya bagi kaum wanita serta para sahabat. Info tambahan. Makcik baginda juga iaitu Syafiah binti Abdul Muttalib turut keluar berperang bagi merawat tentera Islam. Penyelidikan saintifik. Perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu perkembangan industri pengeluaran barangan. Industri kertas sebagai contoh yang telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan negara Eropah lain. Kaedah penyelidikan pertanian juga turut membantu tamadun Islam berkembang. Contohnya seperti sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu telah membawa kemajuan dalam tamadun Islam. Penyelidikan saintifik juga berlaku dalam bidang astronomi, fizik, perubatan. Nama saya Muhammad Ilah. Saya akan bentangkan bahagian ilmuwan Islam. Kewujudan yang pertama, kewujudan pusat kegiatan intelektual. Tamadun Islam telah mengembangkan kegiatan keilmuan dengan pusatnya semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Banyak masjid dijadikan institusi pendidikan seperti Damsyik, Kufah dan Masrah. Istana Khalifah turut dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan perpustakaan. Maksud dia ni macam kalau masjid tu dia lebih kurang menggunakan tanah Rasulullah, sebab Rasulullah dulu ada buat majlis ilmu dekat dalam masjid. Lepas tu dekat masjid jugalah banyak ilmu-ilmu yang keluar, sebab berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang masjid digunakan untuk beribadah aja. Sepatutnya masjid ni digunakan untuk apa? Digunakan untuk buat majlis ilmu lah, macam tu. Dia kalau kita buat majlis ilmu ni dekat dalam masjid, dia akan mengimarahkan masjid tu. Macam Damsyik, Kufah dan Basrah ni, dia dekat situ dia ada banyak ilmu agama macam mantik, tasawuf. Istana Khalifah turut dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan perpustakaan. Kiranya dekat Istana Khalifah ni maksudnya ketua sebuah negara Islam. Gelaran untuk ketua negara Islam. Dekat situ juga dia terbuka untuk orang awam dengan kerabat dia raja. Jadi senang cerita dia punya tamadun Islam ni dia pentingkan pendidikan lah. Sebab dalam Al-Quran pun ada, bukan dalam Al-Quran, sahabat Rasulullah pernah cakap, sabarkanlah kepadaku walaupun satu ayat. Maksudnya kat situ dia usaha untuk mencari ilmu.
pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Para pengajar atau pelajar dari pelbagai pelosok Eropah telah datang belajar di universiti Islam di sini, terutama dalam bidang sains dan falsafah. Para sarjana Islam ketika melakukan penterjemahan telah meningkatkan lagi pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani. Semasa tamadun Islam berkembang di Spanyol, hubungan orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang membangsakan. Baiklah, semasa tamadun Islam telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan dalam berbagai bidang seperti bidang perubatan, falsafah, matematik dan banyak lagi. Antara tokoh-tokoh ilmuwan yang terkenal ialah Jabir bin Hayyan, Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Battani, Al-Biruni, Al-Khawarizmi dan Ibn Battuta. Assalamualaikum. Ilmu sains dan kimia. Jabir bin Hayyan. Tokoh Jabir bin Hayyan atau nama penuhnya Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Barki Al-Azdi, juga dikenali sebagai Geber. Di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Islam. Abu Musa Jabir bin Hayyan ini kadang-kadang dipanggil dengan nama Al-Harrani dan Al-Sufi. Beliau juga dikenali sebagai bapa kimia. Beliau merupakan anak pada pengarang beliau. Sumbangan terbesar beliau adalah dalam bidang kimia. Beliau memperkenalkan menyiasatkan penyelidikan dalam bidang kimia, al-kimia yang berubah dalam bentuk yang lebih moden lagi. Maknanya menjadi terkenal selama beberapa abad, tetapi kemasyhurannya diabadikan pada 100 buah buku ilmiah dan 22 daripadanya berkaitan dengan kimia dan al-kimia. Karyanya yang paling masyhur dan berpengaruh ialah kitab Al-Kimia. Beliau juga menemukan zat galian dan asid lain yang disediakan bagi alembiknya. Yang pertama, alembik merupakan salah satu ciptaannya yang teragung yang menjadikan proses penyulingan lebih mudah serta bersistematik. Sumbangan beliau yang lain ialah seperti pengkristalan, penyulingan, pengoksidaan serta pelbagai teknik lain dalam perubatan. Ibnu Sina dimasukkan Avicenna, Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali bin Ibnu Sina, dikenali sebagai Ibnu Sina atau Avicenna di dunia barat, merupakan salah seorang pakar sains dari Uzbekistan yang hidup antara tahun 980 hingga 1037 M. Bukunya Al-Qanun fil Tib dimasukkan kanun telah diterbitkan di Rom pada tahun 1503 sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Precepts of Medicine. Dalam jangka masa tidak sampai 100 tahun, buku itu telah dicetak ke dalam 15 buah bahasa. Pada abad ke-17, buku tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan asas di Universiti Itali dan Perancis. Malahan sehingga abad ke-19, bukunya masih dicetak dan digunakan oleh para pelajar perubatan. Al-Kindi. Tok Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi atau juga dikenali sebagai Al-Hindi 801 hingga 873. Al-Kindi dilahirkan di Kufah, pusat pengajian dunia belajar di satu masa. Bapanya adalah Gubernur Kufah. Sebagai datuknya sebelumnya, Al-Kindi merupakan keturunan suku kaum Kinda yang telah berpindah dari Yamen. Puak ini telah menyatukan sebilangan suku-suku dan mencapai kedudukan yang berkuasa pada abad-abad ke-5 dan ke-6, tetapi kehilangan kuasa pada pertengahan abad ini. Merupakan seorang pakar dari pelbagai bidang pemikiran yang berbeza. Beliau merupakan pakar dalam muzik, falsafah, astronomi, perubatan, geografi dan matematik. Selamat hayat beliau dan untuk kira-kira sahabat selepas itu. Beliau dianggap sebagai ahli falsafah Muslim dan paling besar. Hanya
diatasi oleh nama-nama hebat sebagai Abu Al-Naz, Al-Farabi, Al-Farabius dan Ibnu Sina. Beliau adalah dianggap sebagai ahli falsafah Arab keturunan paling anggung, walaupun sesungguhnya beliau sering dirujuk hanyalah sebagai ahli falsafah astronomi dan falak. Al-Battani dimasukkan Al-Battanius. Tokoh Abu Abdullah Al-Battani atau dikenali sebagai Al-Battanius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Islam dari Syria yang hidup antara tahun 858 hingga 929. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Raqi Al-Harrani As-Sabi. Pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Selain itu, beliau turut menemui beberapa persamaan trigonometri. Beliau memperkenalkan asas ilmu trigonometri, menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Al-Biruni. Geografi. Abu Rayhan Al-Biruni 15 September 1973 hingga 13 Disember 1048 merupakan seorang ahli matematik, astronomi, fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah, ahli astrologi, pengembara, pakar sejarah, ahli farmasi dan guru yang banyak menyumbang pada bidang matematik, falsafah dan perubatan dan sains dari Persia. Sumbangan beliau menentukan musim dan pasang surut air laut, menentukan kedudukan garis lintang dan garis bujur bumi, mencipta jam dan kalender, mencipta rumus trigonometri dan mencipta alat menukar matematik. Al-Khawarizmi. Tokoh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau juga dikenali sebagai Al-Khawarizmi sahaja. 780 hingga 850. Ialah seorang pakar dalam bidang matematik, astronomi dan geografi dari Iran. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa Al-Jazari. Sumbangan beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam pelbagai disiplin. Al-Khawarizmi ialah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik. Beliau juga menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu terkenal yang masih digunakan sampai sekarang. Pelayaran Ibnu Battuta. Abu Abdul Allah Muhammad Ibnu Abu Allah Lahu Hajidu min Abu Bakar. Sumbangan beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam pelbagai disiplin. Al-Khawarizmi ialah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik. Beliau juga menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu terkenal yang masih digunakan sampai sekarang. Kesimpulan, tamadun Islam banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan tamadun dunia. Justru kita haruslah mengetahui sumbangan tokoh-tokoh yang terdahulu agar kita lebih bersyukur dan menghargai jasa mereka. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahawa agama Islam adalah agama yang hebat.